Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dalam saluran saya. Saya Nak Amirul Azmi, sahabat tani anda. Okey, untuk video kali ni saya nak bawa korang jalan-jalan ke kebun durian lah. Sebab kalau korang tengok dekat sini, kita ada boleh dikatakan pakar dalam untuk durian lah. Jadi dekat sini mungkin saya ada sedikit sebanyak benda yang boleh saya sharing lah, sharing dengan korang semua. Sebab kalau ikut saya nak buat update untuk pokok ni, tapi kebetulan hari ni Datuk Aziz ada bawa pakar untuk durian. Jadi tak apa, kita dengar apa yang pakar nak sharing dululah, supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat daripada sini ya. Jadi jom kita tengok apa yang boleh saya kongsikan pada korang semua. Okey, hari ni sekarang ni kita ada kalau korang tengok pokok yang pertama tu lah. Pokok yang pertama ni kita ada jumpa hama hama. Jadi kita boleh zoom lah, saya tak pasti zoom terus duduk buat lagi. Bawah tu. Kalau saya tak pastilah boleh nampak ke tak ni kalau kita buat video ni. Tapi memang ada hama lah dalam batang ni. Sebab bahagian pucuk dia mati kan. Bahagian pucuk dia mati. Jadi kalau kita tengok pucuk dia jadi macam mana, dia kalau kadang-kadang kita beranggapan benda tu macam kena kulat. Dia kena kulat, tapi kan kalau kita tengok dekat sini macam dia kena kulat, tapi sebenarnya tak. Dia jadi macam ni kan. Dia ada teknik dia nak cari hama ni, tapi macam itulah. Dia tak semestinya kena kulat dia punya ni mati. Kadang-kadang hama tu yang ada di dalam ni. RPW kan, RP Red Palm River. River. Yang tu. Kumbang tu kan. Pada pokok tu pokok apa? Pokok kelapa. So pada pokok durian. So palm macam itulah. Kesan serangan dia. Tapi ambil dari sini tadi. Dulu baru potong lagi. Ada lagi ke? Itu atas je. Gambar dia. Gambar. Lubang ni berlubang. Bila dia kena tu, dia akan menjejaskan dari segi pertumbuhan pucuk atas. Kemungkinan dia akan turun. Kita nak kata pengorek batang, dia bukan pengorek batang. Nak fokus tekan dekat gambar tu. Dekat yang kita nak ambil. Dekat nak ambil. Dia baru dah fokus. Haji, kalau Tuan Haji nak ambil, tekan dekat bahagian yang kita nak fokus tu. Dia akan fokus kat situ je. Tapi tak boleh gerak-gerak. Tangan. Jangan cakap orang atas pun goyang juga. Parkinson. Dia buat Tyson ni. Kena edit ni, kena edit. Jadi balik tu. So kita nak tengok dengan jelas sikit. Kita ambil nak tengok kaki dia tu ada berapa kaki ada. Sama ada dia berupa dalam bentuk hama ataupun dalam bentuk kumbang. So kita ambil ni lagi. Kita nak try potong dia. Sebab ni pucuk ni mati mungkin bawah so lagi. Kita nak potong lagi. So cara rawatan dia mesti kita kena potong dia sehingga kita tak nampak lagi dia punya lubang. Saya dong kan. Ambil dah. Lubang dia lagi tu. Tapi bukan lubang dia. Kesan dia. Kesan. Ni mati kan? Cuba try bawah ni. Tapi ni hijau.
Tak apa, bawah ha. Apa ni ya? Serong ah. Ya. Tidak. Ya. Tegak dia bertakung ayat tu. Maknanya Batang jadi busuk. Sebab dia pucuk yang tu mati, kita try bawah juga. Coklat. Pusing pun macam nak habis dah ni. Lah dia punya tu dah. Dia baru nak pergi, dia baru buat laluan baru. Tak tebuk lagi tu. Okey. Tapi kalau macam ni, kalau kita nak cari dia punya, tak apa, biar dia ni nanti kita akan bantu dia. oh, Kita bantu Dari sini, untuk jadikan dia utama. Ada lagi. Dia ada lagi dia. So dia tidak mustahil dia akan pergi sampai ke bahagian. Ya. Si masalah ni kita boleh menggunakan sama ada sapometrin, detailmetrin. Yang kita guna adalah yang pure. Tanpa kita bancuh dan kita titik dalam lubang yang lubang yang ada. Macam dah potong sikit ambil lah. Ha. Titik dia sikit. So kita ada racun tak sekarang? Kalau ada kita boleh buat. Tak ada sini. So nanti kita balik ambil yang ni. So kita stok kat sini. Ambil apa? Sapometri. Boleh sapometrin boleh, deltametrin boleh. Detametrin desis. Desis dengan sapometri. Lagi pakai apa yang kita ada? Dimetion. Malah Dimetion. dimetiot pun boleh kita pakai ataupun yang jenis yang sintetik. Nak pakai tu tak? Pijak gadi. Kita ada? boleh pakai ucap gadi lah Boleh. untuk kita buat titik Yang di- pantaian. So dia mudah untuk buat kawalan. Saja ada lubang kita akan masukkan. Kita abang dalam. Ni okey, untuk tambahan semua sebelum saya lupa lah. Jadi kalau korang tengok dekat belakang ataupun pokok-pokok yang saya tunjuk ni, kebanyakannya berusia lebih kurang dalam 3 bulan lebih lah. 3 bulan lebih sebab kita tanam hujung bulan 11, lepas tu 12, 1, 2, 3. Bulan 3 kan. Jadi dekat sini terdapat pelbagai masalah lah. Ada masalah dari segi penyakit dan sebagainya lah. Sebab kita tanam pada bulan 11 hari tu, musim hujan terlalu kuat sampai bulan 1, bulan 2 kan. Musim hujan yang kuat sangat kan. Kalau kita tengok untuk tanaman vertigasi yang lain-lain pun mengalami masalah yang sama lah. Macam kalau korang tengok pokok Abang Husin, dia tanam terung, terkena serangan Phytophthora blight. Lepas tu yang cili ada yang kena anthracnose dan sebagainya. Jadi dekat untuk pokok durian dekat sini pun terdapat pelbagai masalah lah. Masalah macam serangan kulat, anthracnose, Rhizoctonia solani. Lepas tu kalau dari segi serangan serangga, kemungkinan ada serangan kumbang, lepas tu teritip dan sebagainya lah. Nanti kalau ada yang kita jumpa nanti, saya akan share dengan korang semualah apa masalah dia. Lepas tu saya akan share lah sedikit sebanyak cara kita nak mengatasi dia. Sebab saya nak bercerita secara begitu saja susah juga. Kadang-kadang kita tak ingat kan, bila kita jumpa benda tu baru kita ingat apa yang perlu kita buat. Jadi saya akan tunjuk pada korang lah satu persatu apa masalah yang kita jumpa lah. Sebab dekat sini pun kita ada juga pokok yang mati terkena serangan Rhizoctonia solani tu. Lepas tu ada penyakit-penyakit kulat tu, kita ganti lebih kurang dalam 6 pokok ke 10 pokok macam tu je lah. Yang lain tumbuh dengan cantik lah. Start daripada kita tanam ni sehingga 3 bulan lebih ni. Dia panggil fisiologi punya masalah. Pokok maksudnya. Dia fisiologi ni faktor dalaman, pokok dalaman. Faktor fisiologi dia akan wujud. Antaranya daun akan jadi kuning. Dia akan jadi bintik-bintik. Macam contoh magnesium yang kurang, dia akan jadi bintik-bintik. Sebab itu kalau antaranya sekali-sekala, 2 minggu sekali atau seminggu sekali kita kena spray dengan folia yang ada kandungan kalsium, boron dan juga magnesium. Dia panggil karbo lah. So kita kena ensure. Sebab sini kita nampak ni adalah antara bintik-bintik yang kekurangan magnesium. Yang kita nampak lah.
So sebab tu fisiologi dia menjadikan fisiologi dia ni terganggu macam ni. So sini ada sikit bintik daun tapi dia tak ketara sangat. Ada 2-3 bintik daun tapi dia tak serius lagi. So bintik daun kita kena bagi macam yang telah kita bagi hexaconazole. Betul. Okey. Okey ya. So tank ni. Okey, ni lain pula mandi. Kau nampak dah ni lah. So ni juga ada jenis. Kalau kita cungkir bawah dia tadi, Ada telur. dia ada telur. Betul. Ni adalah dalam kategori Ni bukan rintik. Ya, dia akan jadi macam tu. Bila dia keluar tu dia Anak dia lah maksudnya. dia anak dia tu. Sekarang ni dia bentuk dalam ning, berada di dalam kepompong. Dan ning itu dia makan daun. So kita tengok klorofil dia habis kan. Betul. Sebab dekat lorong 4 penyakit dia yang inilah tu sebab semalam atas sembuh Dimethiod. Sebab dah mula nampak kan benda-benda ni. So jadi ni kita boleh campur Dimethiod sama dengan white oil. White oil. Kita campur sekali tu. Betul. Kita buat spray. White oil yang kita ada tu 99%. Albarol. Dia ada albarol, dia ada 70%. Dia ada yang kita punya tu 70 ke berapa? 70. 70. Yang kita nak beli yang 90 lebih tu tak ada kan? Tak ada. So bagus kita cuba cari. Kalau dekat sana tu ada yang 90 lebih. Kita pakai yang 90 lebih. So jadi ni dia akan berlaku. So dah banyak benda kita boleh belajar hari ni lah. So ni untuk menjadikan kita lebih matang lah. Lebih apa? Lebih faham. Yalah tu macam kalau kita tak tahu ni kita tengok macam ni. Nanti Ini semburan. macam tadi cakap kalau bintik-bintik kurang, magnesium kurang, kita pun letak rupanya penyakit benda lain, tapi bila kita tengok pula ni penyakit. Tapi benda tu tak nampak. Rupanya kurang magnesium je kat situ. Betul. Kadang-kadang kita ingat simptom tu simptom yang teka tu rupanya benda lain yang kena. Dia ada macam-macam. Betul. Okey, sekarang ni kalau korang tengok ni time waktu dia sembuh sprinkler lah. Kita ada pakai dua drip dengan sprinkler tapi kita test dua kesan ya, tengok macam mana pergi dia. Tapi kalau korang tengok macam ni lah pokok berusia lebih kurang 3 bulan lebih ni. Yang kita dah tanam kan. 3 bulan lebih, lepas tu baru-baru ni kita top up sikit tanah dekat bahagian atas ni supaya yalah dia tanah tu dah mendap kan. Jadi macam ni lah. Kita buat pukul sebelah. Pukul sebelah ni. Tu kan pukul sebelah timer dia pukul sebelah. Okey, jadi kita ada pH dengan kelembapan lah untuk kita cek kelembapan lah. Yang ini korang terpulang lah, korang nak pakai yang mana-mana brand pun tak kisahlah. Tapi kalau dapat yang okey lebih baik lah, yang mahal sikit sebab dia punya ni terjamin sikit lah dari segi ni ketepatan dia tu kan. Jadi kita akan cek pH dulu. Alang-alang ni kita akan cek pH, tengok macam mana. Okey, kalau kita tengok pH tanah ni, okay, tucuk dalam sikit lah. Okay, bila kita kalau kita tengok pH lebih kurang dalam 6 lah. 6 dalam skala 6 lah. Okey, cantik lah. Lepas tu kita tengok kelembapan sebab kita baru drip kan. Jadi kita tengok kelembapan dia lebih kurang skala 4.5. Jadi nampak sedikit basah lah, terlebih basah sikit kan. Jadi tak apalah, benda ni kita akan cuba adjust lah benda ni. Kita cuba adjust dari segi kelembapan dia tu, kita nak ngam-ngam lah sebab kita tak nak penyakit-penyakit lain datang dan sebagainya lah. Jadi untuk yang ni kita akan
lebih kurang pukul 1 lebih kan kita akan tengoklah balik kelembapan yang tempat yang sama ni. Dia macam mana? Kurang dia tu terlalu banyak ke ataupun tidak? Sebab benda ni pun penting juga kita nak tahu untuk tengok kelembapan tu. Jadi itulah. Ada benda yang boleh yang kita share lah. Okey, kalau kita tengok ini pokok yang berusia lebih kurang 3 bulan lebih lah, dekat 4 bulan. Yang sana tu mungkin pokok ganti kot. Mungkin lah sebab kalau kita tengok ni pun ada kesan-kesan pokok dia terencat dan baru nak pulih lah. Sebab kita ada buat pelbagai rawatan kan. Jadi hari ni kita akan lebih spot lah penyakit-penyakit dan serangan perosak sebab kita ada pakar yang daripada sini kan. Pakar untuk durian ni. Jadi kita akan lebih tahulah apa benda masalah dia. Okey, jadi kita akan topak tanah lah. Topak tanah sikit dekat atas ni supaya kita nak buat apa Ulai? Nak buat apa ni? Nak meratakan. Janganlah dia nama bulan, nama Joni. Jom ni. Yelah apa-apalah. Nak buat apa ni? Kita nak bagi air tutup. Kita nak buat macam busuk sikit supaya Macam ni dia bagi air bertakung. air detus lah. Air detus. Kalau korang tengok dekat bahagian sana nampak air tu bertakung. Jadi kita tak nak air tu bertakung, kita nak biar dia lepas. Jadi kita akan top up tanah ni lah. Tanah tu nampak kan macam tu. Supaya air tutus. Relax. Okey, jadi kalau korang tengok tu kita akan buat busuk dia, repair balik sebab benda ni berlaku faktor sebab tanah termendap apa semua tu kan. Jadi dia akan menjadi belopak-belopak tu lah. Jadi kita akan repair, kita akan top up tanah. Top up tanah supaya dia akan jadi tus lah. Air tu tak berkumpul dekat situ. Sebab air berkumpul ni memang jadi kelemahan pada pokok durian lah. Bila dia berkumpul tu segala penyakit, perosak apa semua boleh datang lah. Okey, kalau kita tengok ni busuk yang kita buat ni tinggi lebih kurang dalam 3 kaki lah. Daripada kaki dia naik atas ni, dia punya tinggi dia 3 kaki. Lebar dia lebih kurang dalam 5 kaki lah, 5 kaki lebih. 6 kaki, ada yang mungkin lari sikit lebih kurang 7 kaki lah. Jadi kita kalau korang tengok dia punya busuk tu kan nampak macam dia turun macam tu kan. Jadi kita tak nak bila hujan ke apa ke air tu dia terus lari keluar. Kita tak nak dia bertakung dekat situ sebab kita tak nak dia jadi nanti punca penyakit dan perosak dan sebagainya lah. Jadi nanti susah kita nak merawat pokok tu. Jadi kita ambil tindakan mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, kalau korang tengok ini pokok berusia 4 bulan lah. 4 bulan. Kita ada juga pokok yang agak terencat sedikit lah. Mungkin faktor-faktor dari penyakit dan sebagainya lah. Jadi kalau korang tengok macam ni lah. Pokok yang kita tanam dah berusia 4 bulan. 3 bulan lebih lah. Senang cerita saya sebut 4 bulan je lah. Jadi yang ni kita tanam lah. Tan, pokok apa ni Tan? Yang tinggi ni? Ni 24. Yang ni di 24 lah. Sebelah tangkai panjang. Yang sebelah sana tangkai panjang. Jadi kanyau jadi tengoklah dia ada tinggi rendah kan. Kita boleh nampak perbezaan dari segi kelun yang berbeza lah. Kadang-kadang jadi korang tengok pembesaran dia tu pun tak sama. Tapi bukan sebab tak sama, sebab apa kadang-kadang memang variety dia tu macam tu, kelun dia tu. Masa mesti beli benih besar. Masa beli benih pun salah satu faktor lah. Kadang-kadang dia tak tak sama besar kan saiz dia. Jadi kalau untuk korang elok kalau boleh nak tanam ke lapangan tu, pilih pokok yang sekata je tinggi dia. InsyaAllah pokok dia kenaikan dia tu sama dia punya saiz dia.
Okey, kalau kita tengok sekarang ni Tuan Haji Hasin dia tengah memeriksa daun tu. Kita akan cuba carilah serangga perosak ataupun sebagainya lah. Korang sepatutnya sebagai seorang petani, kantar ni memang kena ada lah. Sebab serangga perosak yang datang ni pun saiz dia bukannya besar-besar, halus-halus je. Jadi kantar ni memang main peranan yang penting lah. Okey, dari sini kita ada jumpa satu pokok yang agak terbantut sedikit. Hasil daripada pemerhatian yang kita tengok, kalau korang nampak ni adalah jelaga hitam lah, ataupun kelapuk hitam, disebabkan oleh serangan kulat lah, serangan kulat kelapuk hitam. Jadi kebiasaannya punca kelapuk ni dia sebab datang daripada, kita tengok dekat bahagian belakang ni, teritip lah. Teritip, kita nampak serangga teritip ni. Jadinya bila serangga teritip ni ada, dia mengeluarkan manisan lah. Dia mengeluarkan manisan. Lepas tu manisan tu tersebarlah dekat pokok dan kelapuk tu datang. Sebab tu kalau korang nampak warna hitam daun macam ni dia macam ada selaput ni, maknanya ni adalah kelapuk hitam lah. Jadi pokok ni tengah dalam proses pemulihan lah. Jadi macam-macam lah kalau tengok simptom dekat sini, kekurangan kalium, magnesium apa semualah, sebab kita mengalami masalah yang teruk di bahagian atau apa, kita mengalami masalah serangan yang teruk di bahagian akar itu, serangan kulat kan pada musim hujan. Jadi korang tengok macam ni lah. Yang lain tu alhamdulillah lah nampak okey je. Nampak okey. Okey, agak kenapa Tuan Haji? Ini M2. Kesan serangan jenis kumbang yang menyerang pada bahagian pucuk pokok durian lah. So ni pokok ni adalah jenis medur ataupun D190. Dan dia berlaku juga pada D24. Medur kita tahu bahawa adalah hybrid daripada D24 dikahwinkan dengan D2. So maknanya sifat ketahanan antara medur dengan D24 kadang-kala hampir sama. Sebab itu bila berlaku kepada D24, dia boleh berlaku juga pada medur. Yang kita nampak kumbang ini, yang kita nampak serang ini pada medur dan juga D24 setakat inilah. So jenis-jenis yang kita ada di sini, montong tak kena, di duri hitam, D200 juga tak kena. Kemudian tu kita ada tangkai panjang pun tak kena. So yang kena setakat ini ada dua variety ni, medur dan juga di 24. Jadi maknanya serangga ni pun memilih pokok lah. Ya. Keselasian dia, kesesuaian dia, kesukaan dia. Jadi dia akan pergi pada yang tu. Walaupun kita tanam di sini adalah dalam bentuk kelompok. Ada tangkai panjang, ada musangking, ini 197 musangking kan, dan juga ada medur. So dia serangan ini berlaku pada medur. Jadi makna kata proses ini menyerang mengikut daya tahan pokok itu sendiri dan kesukaan dia. Kita nampak yang dia lebih suka adalah medur dan juga D24. Masalah ini kan. So cara kita mentasi, pertama sekali apabila pokok sudah diserang, tanda-tanda dia kita nampak pucuk dia ni akan kecut, kan. So seumpama dia kena kulat, tetapi sebenarnya dia bukan kulat. Ni diserang oleh kita katakan kumbang tadi. So caranya adalah kita potong bahagian kena tadi. Dan apabila kita nampak berongga di tengah batang, biasanya di tengah batang dia berongga. Maka kita ambil antara raca-raca yang boleh kita guna pakai ada seperti malatayon, cypermethrin, detametrin, dan kita ambil secara pekat dan kita titiskan dalam lubang tadi. Maknanya kita tak campur air, pati saja. Kita pati saja. Okey, jadi kalau korang tengok macam itulah. Kalau kita tengok dia punya pokok yang kena tu, korang boleh nampak dia punya
Put- potong dia punya rantai-rantai. Pucuk dia tu nampak kan tak hidup. Nanti saya bawa tunjuk dekat sikit dia punya serangan dia tu macam mana. Sebab macam Tuan Haji cakap tadi, dia ada berongga tu kan. Jadi kita akan tengok lah kawasan berongga tu macam mana. Jadi maksud yang saya kata, Tuan Haji kata tadi berongga tu, dia macam ni. Kalau kita tengok, sekejap ya, saya aja. Bawah yang tak potong. Mana? Ada nampak? Oh, sekejap. Ini pada dia. Okey. Kalau untuk yang Tuan Haji Hashim cakap tadi, kau nampak dia punya bahagian dalam dia ni berongga. Jadi kita akan potong sampai hilang rongga dia tu. Betul tak Tuan Haji? Dua cara, sama ada kalau kita tak nak guna racun, kita potong sampai habis. Kita akan, kalau berongga ni kita boleh pakai satulah, titis racun dalam ni, ataupun kita cari sampai hilang rongga dia ni. Lepas tu, tapi kalau kita tengok macam ni, pucuk baru ni naik. Jadi sayang kita nak buang, jadi kita titis racun dalam ni. Jadi antara tu salah satu pengesyuran lah untuk kita buat kaedah pencegahan dan rawatan. Okey, jadi saya ada sedikit tambahan lah untuk dari segi serangan kumbang ni tadi. Jadi kalau korang tengok, ini memang kena serangan kumbang lah, tapi kebanyakannya orang akan kata kena serangan kulat lah. Kena kulat sebab kita tak tahu. Bila nampak pucuk layu je, kadang-kadang kita juga kata ini sebab kulat. Kadang-kadang kumbang tu yang kena. Tapi apabila kita biarkan pokok ataupun pucuk ni tanpa kita buang ataupun sebagainya, kita nampak kan serangan kulat dah datang. Yang ini kita tak mahu ni. Bila serangan pucuk ni datang, dia akan lama-lama dia akan menyerang pucuk-pucuk yang sihat. Dia menjadi punca kepada perumah serangan kulat tu lah. Okey, jadi bila serangan kulat ni datang apa semua ni, jadi memang sangat bermasalah sebab dia dah jadi perumah apa semua tu. Jadi lama-lama dia boleh bermutasi kan, sebab mula-mula asal dia dekat ujung ni je. Lama-lama dia bermutasi apa semua tu, dia cukup kuat, koloni dia cukup kuat, akhirnya dia akan menyerang pokok-pokok ataupun bahagian-bahagian yang lain lah. Dan seterusnya apabila ada hujan ataupun angin yang kuat, dia akan meniupkan spora pergi pokok-pokok yang lain dan terkenalah serangan hawa pucuk dan sebagainya lah. Kita boleh kata mungkin yang duduk ni ada spora Rhizotonia solani ataupun Phytophthora dan sebagainya lah. Jadi yang ini yang kita kalau boleh nampak layu kita potong, kita buang dan bakar lah. Jangan kita simpan, kita nampak dia dah mati biar je macam tu, tak mau. Jadi ini sangat penting dalam pengurusan ladang. Okey, jadi itu sajalah yang saya boleh kongsikan kepada korang semua, penemuan-penemuan. Dan ada sebenarnya banyak benda yang kita jumpa lagi, tapi kadang-kadang kita lupa nak ambil gambar tu tadi kan. Jadi hasil daripada yang kita jumpa apa semua tu, kita akan hantar ke bahagian unit biosecurity Jabatan Pertanian lah, untuk dia akan cek apa semua tu. Jadi InsyaAllah keputusan dia akan keluar lah tak lama lagi. Sebab kita nak confirmkan betul tak yang apa yang kita sangkakan tu memang itu penyakitnya ataupun prosaknya, supaya kita dapat dapat mencari racun yang lebih sesuai dengan apa yang kita hendak tu lah, dengan prosak tu. Jadi itu sajalah perkongsian saya video untuk kali ini. Saya Nur Amirul Nazmi, sahabat tani anda. Assalamualaikum.